Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera lah untuk sahabat semua. Okey, hari ni topik basic ya. Topik basic tapi kita buat amali lah sekali. Berkenaan dengan compression ratio, cara nak kira dia, dengan apa parameter yang kita kena check lah. Ni teknik yang saya gunakan, teknik yang standard lah. Teknik yang standard yang bukan yang teknik yang kita pasang head, block, lepas tu kita kira dengan biorate semua tu kan. Tak pakai ni. Kita pakai asing-asing. Head kita kira lain, block kita kira lain, gasket semua kita kira mengikut perkiraan je lah. Okay. So teknik ni bukan apa, saya nak tunjuk ni sebab ada yang bertanya dan juga ada yang macam confused. Lain teknik, lain dapat volume dia. Ya memang betul sebab ada masalah bubble ya. Kalau kita letak air semua tu ada bubble. Kalau kita tak nampak. So sebelum kita pergi jauh, kita pergi basic dulu lah. Compression ratio, formula dia adalah engine volume. Itu engine cc tu kan. Berapa cc engine kita, berapa cc kan. Kita kira tu. Kita tambah dengan trapped volume. Volume yang terperangkap ke atas tu, iaitu combustion volume lah, termasuk dengan deck clearance, termasuk dengan gasket ketebalan, termasuk dengan dia punya kawah, saiz kawah head tu. Lepas tu kita bahagi dengan trapped volume juga yang saya cakapkan tadi. Okay, tu formula dia. So dapat dah CR dia. So macam mana kena counter, kebanyakannya akan counter dekat deck clearance lah dengan head gasket. Kalau rasa macam sayang nak buat tu, dah tak boleh dah nak counter sebab dah tebal sangat ke apa ke kan. Dah tinggi sangat dah blok kita angkat, jadi rantai kacau tegang whatever, jadi dia orang akan cut head lah, cut head volume lah. Dia akan potting kat head tu bagi luas sikit. So itu nanti kita tengok untuk adjust volume, untuk adjust compression ratio. So kita pergi satu-satu. Untuk engine volume tak ada masalah lah, kira cc tu semua orang tahu lah. Kira engine cc engine tu macam biasalah, normal, senang. So untuk trap volume ni, apa yang terlibat? Yang pertama sekali kita kena tahu berapa volume head dia. Cara nak kira volume head dia sama dengan kira block lah, nanti saya kira. Head volume tu kita kira isi air secara direct lah, senang. Kita direct je. Ada kan letak, nanti saya tunjuk. Okay. Cuma head ni saya dah tak ada. Saya tak ada head, saya ada block je. Saya dah akan kira kat nombor 3 ni, piston surface volume. Yang head ni saya dah kira, saya dah letak nombor je lah. Tapi teknik dia lebih kurang sama je, sebab kita pakai prospect acolyte papan tu. So untuk yang kedua, deck clearance volume. Deck clearance volume termasuk dengan head gasket, ketebalan head gasket kan. Deck clearance tahu kan, piston tenggelam, timbul semua tu kan. Tu deck clearance. Lepas tu kita kira lagi sekali dengan ketebalan gasket, tambah sekali dengan deck clearance dia. Kalau contoh deck clearance 0.5, gasket kita pakai, head gasket kita pakai 0.5 juga. So 1 mm. Jadi deck clearance tu 1 mm volume. So surface dia sama dengan surface bore piston. Cuma kita darab dengan ketebalan, total ketebalan tadi tu. Deck clearance tambah dengan tu. Darab tu dapat deck clearance. Untuk nombor 3 pula, yang ni yang kita akan fokus pada hari ini. Nombor 3 tu, piston surface volume. Sebab kita ada masalah di mana permukaan piston ni tak rata, bukan straight je. Dia ada valve pocket valve. Ada yang setengah tu ada dish, yang tenggelam tu kan, macam piston turbo tu kan. Ada yang dome, tu dome kebanyakan ada. Macam mana nak kira volume dome tu bang? Nak kira, nak tolak berapa banyak dome tu, agak-agak tu macam mana bang? Kena isi air juga kan bang? Ya, kena isi air jugalah. Kena kira, ada cara dia. Nanti kita akan pergi nombor 3. So untuk deck clearance volume, formula deck clearance volume ni adalah pi darab bore, pi j kuasa 2 kan. Bore ni side diameter, nak dapat J bagi 2, lepas tu kuasa 2. Okay. Lepas tu darab dengan total deck clearance yang tadi saya cakap tu. Deck clearance tu, deck clearance dia tambah dengan head gasket punya ketebalan. Kira sekali terus, sebab dia punya bore sama. Okay. So untuk piston volume pula, actual volume, iaitu volume yang kita dapat masa kita titis. Nanti ada saya tunjuk titis air dalam silinder tu banyak mana. Kita dapat contoh 17, tapi kita kira sepatutnya 20. So 3 cc kurang kat situ. So 3 cc tu adalah saiz dome. Saiz dome dia. Okay. Saiz dome pula, saiz dish dia kalau negatif lah. Kalau lagi besar kat sini, maksudnya dish tu. Kalau dia kecil kat sini, maksudnya dome. Actual volume yang kita dapat, kita titis air. Ni kita calculated ni, kita kira kedalaman silinder cc tu, berapa cc sepatutnya dalam kedalaman silinder tu. Nanti kita akan praktikal. Mungkin pening sikit kalau terang. Sebab tu kena tunjuk. Okay, ramai yang tanya kat sini. So seterusnya
Apa ni Okey, ni ada study case terus. Ni betul punya Spec 56, piston 56, stroke 58 engine volume IJ kuasa 2, darat stroke bahagian 1000. Mengapa bagi 1000 ni? Sebab J ni mm. Nak tukar pada sentimeter padu, cc, bahagi 1000 lah. So 22/7 ni pi. Darat dengan 28 ni jari. Kan piston 56 bagi 2, 28 lah. Darat jari sebab kuasa 2. Darat 2 kali 28, darat 28. Lepas tu darat 58 mm ni dia punya stroke. Dapatlah cc dia 142.9 cc untuk spec ni. Okay, so trap volume iaitu size combustion chamber dia tu total. So head volume aku tak ada, tapi aku dah kira sebelum ni. Head volume terhadap untuk spec ni aku pakai head racing. So 14.5 cc lebih kurang. Ada yang kira itu dapat 17 lah macam-macam, tapi aku kira balik pakai yang betul punya dapat 14.5 lebih kurang. Ada 14.49, 14.5 lah kita ambil. 14.5 cc head volume saja tau, tak kira ke. Untuk depth total clearance volume, okey, kita kira depth total clearance volume B. Kita akan kira yang tu, kita akan kira nanti. Kita akan letakkan kat sini, kita akan kira keseluruhan lah. Lepas tu piston surface volume pun kita akan letak nilai dia kat sini, sebab kita akan cari satu-satu. So untuk depth total clearance volume, kita akan pergi untuk yang ni B. Aku rasa B. So kita akan samakan kat sini B depth total clearance volume. So kita akan pergi kat B. Depth total clearance volume adalah pi J kuasa 2 darat deck clearance tambah deck clearance tu berapa dalam kita nak buat. Lepas tu head gasket thickness. So deck clearance ni dalam piston tu aku anggap 0.5 lah. Lepas tu gasket kita ukur lah. Gasket aku pakai yang ni, gasket head. Aku ada bawa gasket head je ini gasket head yang aku pakai. Gasket head Apple size 56. Okay, 56 mm. Ketebalan ni berapa ni? Okay, kita ukur. Kita ukur jap. Okay, aku bawa kaliper ni. Alhamdulillah lah, bantu sikit. So ni kosong-kosong, kita kira. Cara nak kira ni, cari yang tempat paling nipis sekali, yang tak kompres lagi. Sebab sini kan ada kan, dia ada kompres punya tempat dan tak kompres lagi. So jangan kira yang tak kompres, jadi tebal pula. Ambil ujung je, nipis je. Cari yang paling senang nak ukur. So aku biasa ukur kat logo ni, sebab dia paling nipis sekali. Okay, so longgarkan ni, releasekan dia punya lock. So pastikan dia kosong-kosong, tak ada gap apa semua. Buka, ini tutup, lock rapat-rapat. 0.23 mm ketebalan gasket ni. Aku pakai yang nipis sebab aku tak nak compression kacau. Okay, pakai yang nipis sebab aku akan bermain dengan deck clearance kau pas ni. Untuk ni, malah nak pakai gasket tebal-tebal. Okay, 0.23 mm. So betul tak ni, aku dah tulis 0.23 mm. So kira terus je lah. Kira 0.5 ni deck clearance. Deck clearance yang kita buat, piston tergelam banyak mana, 0.5. Cara piston tergelam tu kita kira pakai ni ada kan, depth ni 0.5 macam tu. Lepas tu dapatlah total deck clearance ada 1.799 cc. 1 cc lebih dekat nak 2 cc. So kita bundarkan je 1.8 cc. So jawapan dekat B tadi, ini B tadi adalah 1.8 cc. So kita letak situ 1.8 cc. So aku dah letak 1, dah dapat lah 2. Yang ni 1.45, 1.8 cc untuk depth total. Okay, so next C ialah piston surface volume. So C pula, bahagian C kita tengok. Ini simpan dulu bahagian C Okay, ni bahagian C. Piston surface volume bersama actual volume, iaitu volume yang kita dapat dengan titis air dalam tu tolak dengan calculated volume, iaitu benda yang sepatutnya kita dapat. Sepatutnya kita dapat banyak tu, tapi tak dapat banyak tu. Kita titis air dapat banyak ni. Ni actual air, yang ni kita calculated. Kita kira silinder tu dalam tu air sepatutnya banyak tu. Sini. So let's go. Aku set up sekejap Okay, aku dah set up. Okay, bahan-bahan yang diperlukan untuk check size dome piston ni. Nampak tak? Piston ni dome kan? Okay, nampak? Piston ni dome tinggi Lepas tu dia ada kawah pula dalam tu. Dia ada pocket valve. So berapa dome dia, berapa pocket valve ni kita nak tahu surface. Kan total lah, kira total surface, permukaan surface ni kurang ke lebih ke balance ke bang. Rasa macam dome ni tinggi lagi bang. Nampak dome dia.
Nampak? Dom ni tinggi. Tu siap ada dead clearance sikit. Tapi tak apalah. Tu nanti kita kira. Okey, macam mana nak kira ni dom permukaan? Isi padu permukaan piston. Macam mana kita nak kira? So, apa yang kita perlukan adalah ni barang kita ni siap dengan ring piston tau. Nak seal nanti. So, kita ada grease. Kita ada air. Kita ada shrink. Shrink ni kau boleh dapat kat farmasi. Boleh lah. Kat farmasi tanya shrink 10 ml, 10 cc. 10 ml boleh lah. 10 cc banyak sikit kalau ada besar-besar. Tapi jangan besar sangat. Takut susah nak tolak. Kalau kecil ni sensitif sikit. Okey, sikit pada titik-titik. So, yang ketiga yang paling penting kau kena ada acrylite. Acrylite ni, papan acrylite ni kau boleh dapat dekat kedai alat tulis. Ni harga dia saiz A4 ni aku dah potong dua ni. Saiz A4 harga dia RM9 berapa ni? RM9.9. Berapa? RM9.9. RM10 lah sepapan. Sepapan RM10 sekeping. Saiz A4 ni aku dah potong. So, kat sini kau kena buat dua lubang. Nampak dua lubang tu? Nampak dua lubang ni kerana satu lubang tu besar sikit tu untuk titis air. Satu lubang lagi tu untuk udara keluar. Nanti kan terperangkap udara susah nak keluar. Susah kena isi air, lambat. So, kena keluarkan bubble kat ujung. Isi air kat tengah tu. So, benda ni kena adjust nanti. Atas bawah dia. Yang lubang atas tu kena letak ujung nanti. Aku set up. Sekejap. Okay, aku dah set up. Okay. Nampak tak piston ni aku tenggelamkan sikit. Sampai dah tenggelam dia punya piston. Agak-agak lah nak tenggelam banyak pun boleh. Nak tenggelam sikit pun boleh. Tapi aku suka tenggelamkan jangan banyak sangat. Sekejap aku adjust sikit. Jangan banyak sangat sebab banyak air kena isi nanti. Payah. Tak perlu dalam banyak sangat lah. Asalkan korang boleh kira dom ni. Asalkan dom ni tenggelam, itu je. Okay, jadi deck ni ia diisi padu kan. Jadi silinder, saya isi padu silinder lah. Kita kira dulu daripada kedalaman ni berapa air sepatutnya masuk. Kalau kita bayangkan piston ni flat, so jadi silinder macam gelas lah. Betul tak? So bonggol ni yang akan menyebabkan air tu tak boleh masuk banyak yang sepatutnya, isi padu yang sepatutnya. Jadi itulah volume dia. Nampak konsep dia. So kita set up jap. Yang pertama sekali kita kena dapatkan kedalaman. Nak kira volume, actual volume dulu. Kita akan isi borang ni. Isi borang. Nampak actual volume. So kita kira dulu calculated volume. Calculated volume ni formula macam biasa nak kira silinder, iaitu pi j kuasa 2 darat kedalaman ni yang kita set up ni, kedalaman ni. So kita kira jap kita kira kedalaman dia dulu. Kedalaman dia jap. Kedalaman dia adalah kejap tak nampak. Tak apalah, aku kira aku tunjuk kat kawan nanti. Okey jap. Okey dapat 7.22. 7.23. Okey, aku kira lagi sekali kat tempat lain pula. Kat tepi ni sikit. Sebab dia kadang-kadang piston ni kan sengit kan. Tapi biasanya aku agak-agak je, tak lari banyak dia. Tak perlu banyak pun lari. So, kejap. Terapung pula. Okey, kejap. Tak straight tadi. Okey. 7.32. Sini tinggi sikit. 7.3. Okey, kita ambil 7.3. Pukul kata dia 7.3. Itu angkat sikit. Aku sengit. Jap. 7.26. Okey, 7.26. Kita ambil 7.26. 7.3 paling tinggi. 7.22 tadi. Aku tolak sikit. So dapat pukul kata 7. Kita ambil 7.25 Okay, so kita dapat tadi 7.25 kedalaman dia. So pi j kuasa 2 darat 7.25 volume yang sepatutnya kita dapat. So 22/7 darat 28 darat 7.25 bersamaan. Kita kira jap. Eh, 22 bahagi 7 darat 28 darat 7.25. Oh, bahagi 1000 pula. Okey, dapat 17.86 cc. 17.86 cc ya. Ni bahagi 1000 tau. Kena bagi 1000 sebab nak dapat cc. So dapat 17.86 cc. 17.86 cc. Ni yang sepatutnya kita dapat. So kita isi. Start mengisi ya dalam ni. Sekejap aku set up. Okay, so aku dah set up. Okay, nampak tak lubang tu? Aku setting. Satu duduk bawah, satu lagi duduk atas. Betul-betul dekat dengan
tapi tak terkeluar daripada lubang silinder lah. Aku letak kat situ supaya senang bubble keluar nanti. Okay. So ini tempat kita isi air. So sisi ni macam biasa kita kira berapa kita masuk air, dan target kita adalah sebanyak 17, sepatutnya 17.86. Biasanya kita akan dapat lagi kurang sebab dom tu lagi besar kan. Okay, 17.86. So kita isi dulu. Okay, harap korang boleh nampak lah. Okay, so pertama aku akan isi air dulu sebanyak yang kita ambil initialize. Kena buang bubble dulu, sekejap. Okay, aku set up 9 dulu. Okay, aku set up 9 dulu Mana? Ni ada nombor dia. Aku set up 9 ml dulu. Kalau penuh aku isi ni 9 ml yang pertama. Aku isi 9 ml yang pertama. 9 ml yang pertama. Pastikan aku dah letak grease semua lah. Lupa nak cakap. Alamak, terkeluar pula. Okey, meja kembali tersedut balik. Sekejap okey, yang terlepas dah. Oh, meja boleh sedut balik. So, cara yang baik lah kena tungging lah macam biasa. Pastikan air macam tu. Okey. Tak apa, tergerak tu tak apa, jangan air keluar sudah. So, aku isi tu. Okey. Okey. Sebab berkeluar. Air tak ada keluar, tak terkeluar, semua ada dalam. Okey, yang kedua pula aku isi lagi. Ni tadi 9. 9 aku masuk 9 yang kedua. Okey. 9 bersamaan 18. Mungkin tak sampai 9 ni. Kemungkinan lah. Tak sampai ni. So pastikan air jangan bocor terkeluar. Tungging betul-betul macam ni. Air tak penuh lagi So pegang betul-betul sebab aku tak lock benda ni. Aku pastikan air tak keluar je. So aku isi. Nampak? Dah nak penuh. Okey, pastikan udara tu jangan ada air tu, tekan kuat sikit. Okey, lagi sikit. Okey, berapa? Okey, sikit. Perfect. Okey, air dah penuh. Tak ada terkeluar, tak ada bubble, tak ada apa. Kosong, penuh. So kita ada baki kat sini sebanyak berapa ni? Berapa je ni? 1 point sengat ke berapa nanti kira. Sengat dia tak sampai 2. Sekejap. Dia tak boleh. Sengat ke berapa tu tengah rasanya 1.5. Baki 1.5 daripada 9. So 9 sekejap 9 tolak 1.5. 7.5 tambah dengan 9 tadi. Tambah dengan 9. So 16.5 je. 16.5 sahaja Kita dapat 16.5 sahaja. So okey, lebih kurang 16.5. Kita sepatutnya dapat 17.86. So air tak ada bubble lah. Semua tak ada bubble. Okey, semua cantik. Oh lama tak jelas ni. Okey okey, so kita kira tolak air ni. Dapat nilai dia. So 16.5 tolak 17.86. 1.36 1.36 cc. Okey. Ni cara dia nak kira. So inilah saiz dome, saiz pocket valve semua 1.36. So, alhamdulillah lah. Kita dah selesai kira tu tadi. Okey. So nampak tak? Yang penting kat sini okey. Yang pertama sekali, ni adalah sisi yang kita dapat lah daripada perkiraan direct tadi. Kita dah buat tadi. Okey. Kemungkinan yang ni aku pernah cakap dulu, aku dapat hampir 2 sisi kan, 1.9. Kemungkinan sebab piston tu sengit apa semua, jadi volume aku kira tu salah. Kemungkinan sebab tu kena buat banyak kali. Kena pastikan macam tadi. Aku rasa aku akan ambil yang ni sebab aku dah kira piston dia, keliling dia tu sama.
sama tinggi. Aku dah ambil bacaan tinggi dia, and then dia punya kedalaman pun dah sama. So nak pastikan lagi kena buka ni, and then kita kira lah kedalaman. Tapi rasa piston tak gerak tadi, cantik. Okay, yang tu yang jadi isu, di mana kalau ni boleh kita nampak tau bubble ada tak ada. Tapi kalau korang buat teknik yang lain, ada kan teknik yang menggunakan apa nama engine stand tu, korang tak nampak ada bubble ke tak? Tu masalah dia. Teknik yang bagus. So untuk kira head pun teknik yang sama, papan yang sama aku pakai. So memang 14.5 lah. Hari tu memang untuk head tak ada masalah. Untuk piston ni ada challenge sikit, sebab piston tu mungkin bergerak-gerak dalam tu, sengit ke apa semua, salah kira apa semua kan. Kalau head tak ada masalah. Teknik yang sama, pakai grease keliling dia, dan juga grease dalam silinder tu tadi tu. Kita letak dulu grease, kita tolak piston ke atas. So grease yang lebih-lebih yang tertolak ke atas tu lap siap-siap, and then letak dulu. Lepas tu kita buang grease yang terlebih tu, baru kita buat grease atas tu, and then tutup dengan papan akrylik ni, isi air. Okay, so kita dapat 136. So kita ambil yang ni. Ni untuk belajar 136. Kita dapat 136cc. So kita berbalik kepada formula awal-awal tadi, keseluruhan. Sekejap Okay, kita dapat ni Kita dapat piston surface volume adalah negatif tau. Lupa nak cakap negatif, sebab 16 tolak 17 actual volume tolak dia tau, baru kita dapat positif atau negatif. So negatif 1.36cc bermakna kita kena tolak lah, sebab dia dome. Jadi trapped volume akan berkurang lah. Jadi lamban negatif tu menunjukkan kita kena tolak. Okay, so kita masuk dalam formula utama dia. Trapped volume bersama negatif 1.36cc. So jumlah keseluruhan adalah tambah tolak yang ni lah. Okay, kejap kalkulator di mana kau? Okay, 14.5 tambah 1.8 tolak 1.36. Total semua sekali adalah 14.94. Wow, 14.94 cc trapped volume total. So kita berbalik kepada formula utama. Sekejap Okay, so aku buat kata baru. Trapped volume senang nak alih nilai dia Okay, engine volume kita dapat 142.9cc. So engine volume 142.9cc tambah dengan trapped volume kita dapat tadi adalah 14.94. 14.94. Letak poin-poin tu, kadang-kadang tak kira pun. Okay, bahagi dengan 14.94 juga. Okay, target 12 ni. 12 memang sedap CR dia. Kena cam tinggi sikit sebab nak target high RPM 12 tu kena normal. Kalau dapat 12 lah, aku tak tahu. Kalau dapat lebih, kena buat deck clearance lagi lebih lah. So 142.9 tambah dengan 14.94 bersamaan 157.84. 157.84 bahagi dengan 14.94 bersamaan, so bahagi 14.94. Rendah je. Alhamdulillah lah. Target aku still lagi dalam within the range 10.56 CR. Cantik. Alhamdulillah. Kalau 12 ni boleh lagi. 12 kita kena kurangkan deck clearance. So deck clearance 0.5 tu kita boleh buat rapat lah. Okay, so kalau kita buat clearance dia kosong, okay, so kita akan kurang lagi lah dia punya isi pada sini 1.8 tu. Ni agak tinggi kan 1.8. Kita boleh alter kat sini, kat B, deck total clearance kita boleh alter kat situ. Gasket tak payah dah. Aku buatkan 0.5 tadi kan. Kita boleh kosongkan terus. Tak ada 0.5 tu. So kalau kita tukar sini, contoh deck clearance dia kita buat 0. berapa ni yang tadi tu, kita belang gasket je. 0.23 tadi berapa kita belang gasket dia tadi. Ketebalan gasket ada ke tadi? Ketebalan gasket ni. Ni 0.23 je. Kita 0.5 tak ada, jadi kita pakai 0.23 je. So formula dia, if 0.23 kita adjust lah. Clearance deck 0, clearance deck. So 22 bahagi 7 darab 28 darab 0.23 sahaja. Bersamaan dengan bahagi dengan 1000. 0.5 cc sahaja, lagi banyak kurang. So 0.566 cc saja. 0.6 lah cc. So tolak berapa ni daripada tadi? 1.8. Tolak 1.8.
Jadi tolak tolak 1.8, tolak 1.233. Jadi 14, 1233, 1233 je 14.94 tolak 1.233. So total dia adalah sini 13 jadi. Sini akan jadi 13. Aku pakai pen lain. Kalau aku tukar deck clearance kosong, maksudnya deck clearance tak ada. Aku buat tepat-tepat. Akan dapat 13.7 sahaja. 13.7. So ini 13.7. So kita tukar je lah. Okay, 142.9 tambah 13.7 bersamaan 156.6 bahagi dengan 13.7 bahagi dengan 13.7 11. Naik lagi. Siap lagi naik. Nampak? Daripada 10 ni 0.5 clearance deck. Kalau aku jadikan kosong jadi 11.4. Ni untuk ESP ni agak tinggi lah bagi aku untuk cam-cam yang bukan yang bukan cam custom. Sebab cam-cam dia ni 10-11. Nampak permainan dia? Hanya bermain dengan deck clearance saja, tapi still lagi within the range. So untuk 10.5 ni biasanya IVC 40 lebih bawah 50. 45, 48 IVC. Okey ni. Ngam. Memang cantik setting ni. Okey. Sebab hari tu aku salah kira sampai CR dapat 12 sebab ni aku kira 1.9. Tu je lah. Tapi within the range, alhamdulillah. Memang aku target yang ni. Aku tak nak tinggi-tinggi tau. Sebab kalau tinggi sangat akan jadi isu. Akan jadi isu kat low RPM power tu. Aku tak sedap nak tarik awal. Sebab aku kan suka daripada naik bawah tu sedap tarik. Bawah tu tak ada senok, tak ada apa. Aku tak suka main high-high sangat. Jadi 10 ni dia akan power tu akan jadi spongy. Spongy. Dia macam ada smoothness lah. Kalau rendah macam ni 10.56 perfect ni. 11 ni agak ketat sikit sebab cam aku bawah 50 degree IVC. So kalau aku betul-betul nak buat ketat betul, ketat kau-kau punya, aku ambil yang ni. Kena deck clearance kosong. Kalau aku nak buat standard 10, antara 10-11, yang ni paling cantik. 10.5 target aku. 10-11 aku suka buat. Ke 10-11 ni memang ni pun boleh menjerit juga ni. Untuk spek aku lah. Spek 142cc. RPM target dalam 9,000 macam tu je. Top speed pun ada dalam 1.3 macam tu je. Top speed tak payah tinggi sangat. So okay, cantik. So nampak tak? Yang paling pentingnya tadi tu, kelai isi air, lubang dia kena ada dua. Tekankan, lepas tu lubang tu yang kedua untuk keluar angin tu kat atas sikit supaya senang. So contoh buat banyak kali lah, tengok bacaan yang mana purata macam biasa untuk dapatkan bacaan purata. So aku kat sini kemungkinan aku akan buat lagi. Kemungkinan akan dapat yang ni sebab yang ni paling perfect. Untuk mengajarnya kena tujuh perfect. So pastikan PC ni tak sengit, tak apa. Masa kita tekan tu, pastikan ketinggian tu untuk dapat perfect punya volume lah. Tapi orang kata anggaran je bang. Gini-gini 10.56 dia 11.4. Okey tu. Sebab apa jadi rendah ni bang? Saya biasa buat spek-spek 140cc ni dapat 12 bang. Sebab head volume aku besar. 14 point berapa? 14.5 macam tu. 14.5. So tolak-tolak dapat 94 macam tu kan. Jadi kurang lah kat situ. Lepas tu tambah pula deck clearance. Macam tu jadi timbal balik lah kat deck clearance. Lepas tu tambah dengan dome. Dome tambah tolak balance jadi 14. Kiranya tambah sikit je. Ni disebabkan penambahan daripada 14.5 kerana deck clearance. Deck clearance yang lagi banyak dia punya efek. Nampak dome tu sebenarnya tak banyak pun dome dia ni. Sebab dome aku kecil je. Nampak? Deck clearance sangat memegang peranan penting lah. Boleh nampak kat sini. Kerana deck clearance sahaja CCM dia CR boleh berubah banyak. Ni penambahan sebanyak 0.5. Lebih 0.5 ni. Penambahan CR dia naik. Walaupun kerana 0.5 deck clearance sahaja. So tengok pengaruh deck clearance terhadap CR korang. So bermain dengan deck clearance sahaja. Sebab tu masa kita kira CR yang dalam enjin tu, tu jadi isu tu. Sorry, kira CR betul lah bang 12, rupanya CR dia 13. Sebab piston dia turun. Masa dia ukur-ukur kat engine stand kan. Lepas tu terlanggar sikit, terturun sikit. Dia tak perasan. Turun sikit je memang banyak lagi. Turun sikit 0.5 pun tak boleh turun. CR habis. Sebab tu tak boleh nak kira CR pakai engine stand tu. Susah, tak tepat. Buat macam ni lagi tepat. Sebab tu orang main anggar-anggar je. Tak boleh. Anggar-anggar pun. Sebab tu kalau anggar-anggar tu kena cuba jaya lah. Macam ketat je. Kurang sikit. Tambah gasket tambah tu baru sedap. Maksudnya CR tinggi sangat. Sebab tu nak tepat payah lah. Sebab tu dia orang ni agak-agak tambah high gasket tengok macam ni. Mungkin CR tinggi sangat. Gitu je. Gitu sahaja. Dikira macam tu saja. Cuba jaya juga last kali, betul tak? Memang nak kira ni sakit hati. Tapi ni bagus kita buat dulu supaya anggaran, supaya kita dah tahu CR aku sepatutnya macam ni dapat ni.
Okey. Dah kira macam ni, kalau ketat pun kita ikat macam mana pun tetap dapat siap macam ni. Sebab benda tu adalah benda fizik. So kita kira secara logik sahaja, faham? Nampak ada bubble, tak ada bubble. Kat head pun kita buat benda yang sama. Lepas tu head gasket tu kita balam pun kita dah kira sama. Lepas tu deck clear kita kira setepatnya masa kita setting engine nanti tak block, ikat. Lepas tu tengok deck clear yang sebenar 0.3 ke 0.5 ke, ataupun nak buat kosong tepat. Kalau nak tinggi lagi timbulkan lagi. Tapi tinggi-tinggi tak elok untuk sisi kecil ni tak perlulah. Aku suka bawah 11 sebenarnya. Aku tak suka 11 ni. Bawah 11 sebab ES5 mata kena, sebab dia kan pakai air coolant. So tak apalah 11 aku tak, sebab daily use. Ada orang hentam, tapi aku pernah bawa 11 ke atas ni tak sedap. 10 sedap, sedap. Bunyi sebiji-sebiji dan power sebab sisi besar. So okey tahu macam mana nak buat sidong tenggelam kat PC ni. Jangan timbul pula, nanti tak boleh nak letak akal light ni. So kira volume dia dulu, tolak dengan volume yang kita dapat, kita titis air, tolak. Confirm kalau dome tu tinggi daripada kawah benda pocket valve tu, kita akan dapat macam ni negatif. Mana tadi nilai negatif nilai negatif. Aku jauh. Nilai negatif ni maksudnya side dome aku dah tolak dia punya pocket valve tu, dapat 1.36 cc size dome. Okay, dulu aku mungkin aku sedap 1.9 aku dapat, mungkin aku sengit kot piston kat atas gini, ataupun piston tertolak atas ke apa semua, ataupun aku tak cuci betul grease tu, macam tu lah. So ini yang dapat 1.36 cc. Yang penting ni size dome, logik dome dia tinggi. Okay, ni size dome dia 1.36 cc. Kalau kita buat lagi mungkin dapat nilai lain, tapi anggaran kita buat 2-3 bacaan ni kamu ambil and then dapat anggaran dia. Yang penting aku target tak boleh, target dia aku tak nak lebih 11 tu, aku biasa aku target macam tu. Okay, aku target max CR tu, aku tak nak capai tinggi-tinggi sangat. Itu sahaja. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.